Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri penjelasan saya ke atas buku saya 47 persoalan qadar dan qada. Saya sekarang ini berada dalam bilik rehat dalam pesawat Airbus 350 dalam penerbangan dari KLIA ke London Heathrow. Jadi waktu rehat saya hampir 7 jam. Maka saya ambil 10-15 minit untuk membuat video ini. Moga-moga menjadi manfaat semua ya. Baik, sekarang kita masuk ke soalan ke-11. Yang ini, adakah kita memiliki kebebasan memilih atau apa yang disebut sebagai free will? Maka terhadap persoalan ini, umat Islam terbahagi kepada 3 aliran. Aliran pertama disebut sebagai Al-Qadariyah. Yang ini mereka yang mengatakan manusia bebas memilih apa jua tindakan dan Allah tidak memiliki kaitan dengan pilihan itu. Ini disebut sebagai mukhayyar ya. Aliran kedua disebut sebagai Al-Jabariyah. Mereka mengatakan manusia tidak bebas memilih apa jua tindakan dan Allah mengikat semua pilihan itu ya, dan ini disebut sebagai musayyar. Aliran ketiga ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ini kita semua ya, kita berada di pertengahan antara aliran pertama dan aliran kedua tadi, iaitu manusia bebas memilih tindakannya. Namun tercapai atau tidak bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jika pilihan itu sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah akan memudahkan sebab-sebab untuk dia mencapai pilihannya itu. Sebaliknya, jika ia tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah akan menyukarkan sebab-sebab sehingga tidak tercapai pilihannya itu ya. Jadi 3 aliran. Kalau keliru antara Jabariyah dan Qadariyah, dulu saya dah sebutkan dalam siri video ini, dalam beberapa video yang awal, ingat Qadariyah ni, qadar dan qada kan, maka kita akan ingat, kita akan sangka Qadariyah ni mereka yang berpegang kepada qadar dan qada kan. Sebenarnya terbalik. Qadariyah ni ialah mereka yang berkata manusia ni bebas dan tiada kaitan dengan qadar dan qada ya. Jadi Qadariyah ni terbalik. Kalau kita nak ingat Qadariyah, Jabariyah ni macam mana? Bila dengar saja Qadariyah, mereka adalah yang berkata manusia ini tidak terikat kepada takdir Allah. Okey, jadi mudah ingat. Dan Ahli Sunnah wal Jamaah ini berada di pertengahan antara Qadariyah dan Jabariyah. Okey, justru saya tulis dalam buku saya ini, justru kehendak Allah menentukan sama ada pilihan manusia tercapai atau tidak. Allah menentukannya kerana Allah mengetahui kebaikan, kesesuaian dan kesan di sebalik sesuatu pilihan manusia. Jika ia baik, sesuai dan memberi kesan positif, Allah akan memudahkannya tercapai. Sebab kita ni, kita tak tahu sama ada kita pilih tu sebenarnya, pada hakikatnya, adakah ia baik untuk kita atau tidak. Memanglah kita telah pun menilai baik buruknya kan. Tetapi penilaian manusia sangatlah terbatas. Sangatlah tidak dapat mengetahui hakikat yang sebenarnya yang akan berlaku kan. Sementara Allah mengetahui semua itu. Sebab itulah jika Allah mengetahui adanya kebaikan, kesesuaian dan kesan positif di sebaliknya, maka Allah akan menjadikan ia menjadi. Okay? Jika ia baik, sesuai dan memberi kesan positif, Allah akan memudahkan ia tercapai. Sebaliknya, jika ia buruk, tidak sesuai dan memberi kesan negatif, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyukarkannya dari tercapai ya, sehingga tidaklah menjadi pilihan kita itu. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Sementara manusia dalam membuat pilihan serba tidak tahu dan tidak bijaksana. Kita tahu berdasarkan beberapa fakta, we make an educated choice, we make a choice based on facts. Tetapi itu sekadar yang kita tahu dan pengetahuan kita ni sangat kecil berbanding dengan pengetahuan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apakah dalil Ahli Sunnah wal Jamaah berkata bahawa manusia ini boleh memiliki kehendak untuk memilih, namun pilihannya itu tetap tertakluk
kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua ayat ya. Ayat pertama ialah ayat 30 surah Al-Insan, surah yang ke-76, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma tasha'una illa an yasha Allah, innallaha kana aliman hakima." Maksudnya, dan tiadalah kamu berkehendak melakukan sesuatu perkara melainkan dengan kehendak Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tadi kita bincangkan tentang pengetahuan Allah dan kebijaksanaan Allah. Kemudian ayat yang kedua, yang ini ayat 29 daripada surah At-Takwir, surah yang ke-81, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin." Dan kamu tidak akan dapat berkehendak mengenai sesuatu apa kecuali jika ia sesuai dengan kehendak Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir seluruh alam. Jadi dalam ayat yang kedua ini Allah menerangkan Allahu Rabbul Alamin. Allah mentadbir seluruh alam ini, termasuklah urusan kita ni. Jadi kita boleh memilih, namun berjaya ataupun tidak, tercapai ataupun tidak, pilihan kita itu terserah kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Demi kefahaman para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam buku saya ni saya ada bagi satu contoh ya, tapi ini sebagai satu contoh, sebagai satu perumpamaan untuk membantu kefahaman kita. Maha suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluk, maha suci Allah daripada contoh yang sangat kerdil ini, tapi ini sebagai satu permisalan, sebagai satu contoh untuk membantu kefahaman kita ya. Jadi saya buat contoh apa? Seorang tuan dan kucing peliharaannya yang bernama Comel lah. Okay? Pada satu ketika Comel mengangkat sebelah kaki kanannya di sebelah pintu dapur, bererti dia ingin keluar bersiar-siar di laman rumah ya, di laman perkarangan rumah. Tuannya bersetuju dan membukakan pintu dapur. Setelah beberapa ketika Comel masuk dan mengangkat kaki hadapannya di sisi kerusi sofa. Tadi dia angkat kaki dekat pintu, berarti dia nak keluar lah. Dia kucing pandai lah ni. Dia bagi isyarat dia nak keluar. Sekarang dia bagi isyarat dia nak duduk atas sofa. Berarti dia ingin baring di atas sofa. Tuannya tidak bersetuju dan mengarahkan Comel ke bakul beralaskan tilam, tempat biasa dia baring. Dalam perumpamaan di atas, Comel bebas membuat pilihan sendiri sama ada hendak bersiar-siar atau berbaring atas sofa. Namun pilihannya itu tetap terpulang kepada kehendak tuannya. Bersiar-siar di laman adalah sesuatu yang baik kerana tuannya menghendaki Comel bersenam ringan, maka ia dibenarkan. Berbaring di atas kerusi sofa adalah sesuatu yang tidak baik kerana tuannya tidak mahu Comel mengotorkan sofa, maka dia tidak benarkan ya. Sama ada bersiar-siar atau berbaring atau apa jua yang lain, Comel bebas memilih. Akan tetapi tuannya tetap berkuasa untuk menentukan sama ada pilihan Comel itu okey atau tak okey, tercapai ataupun tidak ya. Ini sebagai contoh maha suci Allah daripada sebarang persamaan dengan makhluknya. Contoh pilihan Comel dengan kehendak tuannya umpama pilihan manusia dengan kehendak Allah. Manusia bebas membuat pilihan, namun kehendak Allah menentukan sama ada pilihan itu tercapai atau tidak. Tentu saja kehendak Allah jauh lebih agung dan sempurna berbanding contoh Comel dan tuannya ya. Jadi ini sebagai contoh bagi kita memahami antara kehendak manusia untuk membuat pilihan dan kehendak Allah bagi menentukan sama ada pilihan itu tercapai atau tidak. Baik, moga-moga penjelasan ini dapat membantu kita memiliki penjelasan yang terbaik dalam isu free will atau apakah manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Baik, kita jumpa lagi insya-Allah dalam soalan yang seterusnya yang ke-12. Contoh yang lain tentang kebebasan manusia memilih. Okey, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.